Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami iaitu Putri Damai Balkis dan Vaishnavi akan membentangkan kajian lapangan kami yang bertajuk Kitar Semula. Kami ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Sains Selangor, Cik Rosna binti Osman kerana telah memberikan kebenaran kepada kami untuk menjalankan kerja lapangan ini. Kami juga ingin berterima kasih kepada guru geografi kami, Puan Roainah binti Jul Karim yang telah membimbing dan memberikan tunjuk ajar sehingga kerja lapangan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tidak ketinggalan rakan-rakan kami yang telah memberikan bantuan, kerjasama dan komitmen yang tidak terhingga semasa kami melakukan kerja lapangan ini. Akhir sekali, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa yang telah memberikan sokongan moral dan bimbingan sepanjang kami melakukan kerja lapangan ini. Kami memilih tajuk Kitar Semula sebagai kajian lapangan kami adalah kerana kitar semula ialah satu amalan yang penting untuk memastikan sesuatu kawasan bersih dan ceria. Kerajaan juga sedang menitik beratkan amalan ini dan sedang berusaha menggalakkan amalan kitar semula di negara kita. Tempoh yang diberikan kepada kami untuk menjalankan kajian lapangan ini adalah selama 2 minggu iaitu sehingga 2 Ogos. Objektif kajian kami yang pertama ialah mendefinisikan konsep dan takrifan kitar semula. Kedua, mengkaji bagaimana amalan kitar semula di kawasan kajian dipraktikkan. Ketiga, mengkaji kesan sekiranya kitar semula tidak dijalankan. Dan yang keempat, mencadangkan langkah untuk menggalakkan kitar semula. Kawasan yang kami pilih adalah Akasia Park, Bandar Tasik Puteri Lawang dan Taman Desa Temiang Seremban iaitu kawasan perumahan yang berpenduduk padat kerana kedudukannya yang strategik. Kawasan ini juga adalah kawasan tempat tinggal kami, maka akan memudahkan kami untuk menjalankan kajian kami. Kaedah kajian. Kaedah kajian yang pertama yang kami pilih untuk kajian ini ialah pemerhatian. Pemerhatian akan dibuat secara langsung di kawasan kajian kami untuk mengenal pasti objektif kajian dengan lebih mudah. Selain itu, kami juga memilih sumber rujukan seperti buku teks geografi tingkatan 3 dan juga internet untuk mencari maklumat lebih lanjut. Akhir sekali, kami menggunakan kaedah soal selidik iaitu mengedarkan borang Google Form kepada 10 orang responden berdekatan kami. Hasil kajian kami yang pertama ialah mendefinisikan konsep dan takrifan kitar semula. Kitar semula adalah proses menukar bahan buangan menjadi bahan dan objek baharu. Kitar semula bahan bergantung pada kemampuannya untuk mendapatkan sifat yang ada pada keadaan asli atau asal. Kitar semula juga merupakan alternatif untuk pembuangan sampah konvensional kerana dapat menjimatkan bahan dan membantu menurunkan pelepasan gas rumah hijau. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kitar semula merupakan teknik atau kaedah memproses bahan seperti tin, botol dan kertas yang telah digunakan supaya dapat digunakan semula. Menurut Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672 pula, kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi maksud menghasilkan keluaran baharu. Berdasarkan kajian dan respon daripada soal selidik kami, dapati amalan kitar semula di kawasan kajian adalah kurang dipraktikkan. Hal ini adalah kerana penduduk tempatan kurang terdedah kepada kepentingan amalan mengitar semula dan tiada usaha-usaha mengitar semula dijalankan oleh pihak berkuasa. Pusat pengumpulan barang kitar semula juga tidak disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Kami juga difahamkan bahawa penduduk di kawasan kajian menjalankan aktiviti mengitar semula secara sendirian dan mengikut inisiatif tersendiri. Hal ini adalah kurang wajar kerana untuk mewujudkan yang persekitaran yang bersih dan ceria, semua penduduk perlulah berganding bahu bekerjasama untuk mempraktikkan amalan mengitar semula supaya aktiviti ini berjalan dengan lancar. Hasil kajian kami yang ketiga ialah kesan sekiranya kitar semula tidak dijalankan. Kesan yang pertama ialah pencemaran air. Kebanyakan kawasan tanah yang terdapat di negara kita merupakan kawasan tanaman air.
Sekiranya kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengitas semula, tidak mustahil pada suatu hari nanti kawasan-kawasan tadahan air ini akan digunakan sebagai tempat pelepasan sampah dan seterusnya licik toksik akan mencemari air minuman kita semua. Kesan yang kedua ialah pencemaran udara. Sampah sarap melalui proses perebutan semula jadi yang mengeluarkan gas metana dan sulfur yang berbau busuk. Gas ini turut menyumbang kepada masalah pencemaran udara dan juga kesan pemanasan global. Jika terlalu banyak sampah sarap yang dihasilkan, lebih banyak tapak pelupusan terpaksa dibuka dan sekiranya sampah tidak dilupuskan dengan sempurna, ianya akan menyebabkan suasana yang tidak selesa. Hal ini disebabkan bau busuk yang dikeluarkan dan cuaca yang tidak seimbang akibat pemanasan global. Kesan yang terakhir ialah menjejaskan kesihatan. Kami berpendapat bahawa apabila berlaku pencemaran air dan udara serta perlu berkongsi kawasan kediaman dengan tapak-tapak pelupusan sampah, lambat laun kesihatan akan terjejas. Malah pelbagai wabak penyakit mungkin akan timbul disebabkan oleh haiwan-haiwan pembawa penyakit seperti tikus, lalat dan lipas. Sebagai contoh, penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh tikus. Persekitaran yang kotor merupakan faktor utama penyebaran penyakit ini. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Hasil kajian kami yang seterusnya ialah langkah untuk menggalakkan kita semula. Langkah yang pertama ialah mengadakan kempen. Beberapa orang responden telah berpendapat bahawa pelaksanaan kempen boleh dipergiat di kawasan kajian. Antara contoh kempen yang boleh dijalankan ialah kempen Hari Tanpa Beg Plastik. Tujuan kempen ini dijalankan adalah untuk menyedarkan masyarakat di kawasan kajian tentang pentingnya memelihara alam sekitar. Kempen-kempen yang dijalankan juga dapat melahirkan masyarakat yang prihatin dan lebih peka tentang alam sekitar. Langkah yang kedua ialah gotong royong. Menurut studi yang dijalankan, terdapat juga responden yang mencadangkan aktiviti gotong royong dijalankan secara mingguan di kawasan kajian. Hal ini adalah kerana aktiviti gotong royong dapat membersihkan kawasan persekitaran, juga dapat memudahkan mengumpul bahan-bahan yang boleh dikita semula. Usaha ini juga penting untuk memastikan masyarakat kita bekerjasama dalam menjalankan program ini. Selain itu, aktiviti gotong royong juga dapat mengeratkan hubungan jiran tetangga dan menyeman sikap bertanggungjawab dan prihatin dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah pendidikan. Kami berpendapat bahawa pendidikan juga adalah penting kerana dapat memberikan kesedaran dalam kalangan masyarakat, terutamanya kepada generasi muda tentang pentingnya amalan kita semula. Melalui pendidikan, kita dapat menyemai perasaan cinta akan alam sekitar di kalangan murid. Guru-guru di sekolah juga penting dalam usaha ini. Contohnya, guru-guru mewujudkan kelab alam sekitar dan mengandung